Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua warga-warga internet? Dan bersama saya Hadi dan juga saya Ehsan. Selamat pagi semua. selamat pagi. Waktu kita record ni pagilah kan. Waktu korang dengar tak tahulah pukul apa. Gila, pukul 10.48 pagi. Terima kasih pada yang menonton. Ini adalah episod pertama podcast JSC. Ya, betul. Ini first time kita buat untuk podcast ni, dan juga pertama dalam market, bukan dalam market lah. Lebih kurang lah. Dari segi dalam kita punya bidang lah, dalam kita punya genre, kita punya kawasan lah. Sebab dalam podcast, kalau nak ceritakan dari segi orang yang review produk, review gadget ke apa semua, rasanya dah ramai lah. Macam-macam lah. Beberapa YouTuber tempatan pun dah banyak dah buat podcast. Tapi dari sudut untuk gadget accessories, rasanya kita yang pertama lah. Ya, betul. Jadi ucapan tahniah pada untuk diri kita sendiri. Betul. Kalau siapa nak tepuk, kita tepuk diri sendiri. Ya, betul. Sebab biasanya sebab orang semua selalu kebanyakannya macam content creator, podcaster, dia memang hanya lebih tertumpu kepada gadget, gadget, elektronik, phone, iPad, MacBook, laptop, komputer, semualah. Tapi kita dekat sini actually kita lebih mengkhususkan kepada apa penambahan ekstra daripada gadget tu. Contoh macam aksesoris lah. Macam kabel, power bank adapter, apa lagi, tempered glass, dan macam-macam lagi lah. Dia ibaratnya kalau macam gadget ni, elektronik gadget ni ialah dia punya badan, kita ialah dia punya baju. Aksesori baju dia. So kita lebih memfokuskan kepada situ untuk membincangkan, kita nak explain apa kepentingan ni, apa perbezaan itu dan ini, yang mana patut pendengar, consumer lagi pilih nak beli yang mana yang lagi sesuai ke, apa yang patut dibeli, apa yang tak patut dibeli lah. Susunan untuk korang semua buat pilihan untuk apa yang terbaik untuk korang. Alright. So hari ni kita nak start topik apa hari ni, Aisyah? Okay, so hari ni aku suggest kita bincangkan topik pertama kita, topik yang paling penting sekali. Okay, apa tu? Ini topik yang paling penting sekali, iaitu tempered glass. Tempered glass, okay. Ataupun siapa yang tak pakai handphone? Ataupun screen protector lah. Screen protector lah. Screen protector, tempered glass. Rasanya tempered glass ni dah macam benda yang wajib lah orang kata. Betul. The moment kita beli satu phone tu, atau device tu, inilah benda pertama. Sebab kalau skrin ni dah start cala atau rosak, memang pisang lah. Itu benda yang paling aku sedih, paling orang kata apa, meruntun jiwa, paling buat macam kau tak boleh nak hidup lah kalau tak ada macam tempered glass ni. Sebab apa, telefon sekarang ni, mobile phone dah jadi satu keutamaan pada semua pengguna. Betul. Dari segi nak untuk buat panggilan, social media, apa tu semua. Even kadang-kadang ada yang kita tengok, ada yang dia buat kerja menggunakan telefon juga sekarang ni. Betul. So jadi tempered glass ni, kepentingan dia ialah untuk protect. So jadi tajuk kita pada hari ni, tempered glass, adakah betul ke berguna ataupun tidak berguna? Alright. So yang aku faham lah pasal tempered glass ni kan, dia ada orang kata penjenis-jenis dia. Dia ada yang clear, dia ada matte, dia ada. Sebelum kita sampai kat situ, satu soalan dulu yang kita nak orang faham. Alright. So orang banyak mungkin semua dah dengar apa tempered glass, filem, projection. Tapi persoalan utama, apa itu tempered glass? Apa tu tempered glass tu sebenarnya? Kau nak jawapan Google ke boleh? Tu pulang, jawapan kau sendiri pun boleh, jawapan Google pun boleh. Aku pada fahaman simple lah. Pada fahaman sendiri tempered glass ataupun screen protector tu, nama pun screen protector, dia adalah untuk lapisan perlindungan lah untuk smartphone kita lah. Screen smartphone kita ni, dia memang basically aksesori aftermarket yang sangat penting. Sebab dia memang menambahkan lapisan perlindungan dekat daripada cala, crack dan juga apa-apa. Sebab kita ni kadang-kadang pegang phone macam-macam lah kan. Kadang-kadang terletak dalam poket ada kunci, and then dalam kereta terjatuh, tengah naik motor berlanggar orang lain kan. Jadi macam-macam. Jadi dengan wujudnya
screen protector ataupun tempered glass ni dapat mengurangkan kerisauan kita pada skrin okay. Dia bercakap macam berdasarkan pengalaman sendiri tu. Ya, sebab tiga-tiga sebab saya dah lalui dah. Kalau saya lalui, saya rasa orang lain pun lebih kurang sama lah saya rasa Okay. Alright, so bagi aku pula, okay, ini adalah pemahaman aku lah. Okay, untuk explanation dari segi apa itu sebenarnya tempered glass. Tempered glass ni adalah satu kita panggil produk ataupun ciri-ciri keselamatan tambahan untuk kita punya device lah, especially kita punya mobile phone. Okay, sebab kalau kau tengok kepada device, kebanyakan device mobile phone sekarang ni yang dah latest, dia punya screen tu sendiri pun dah ada like ciri-ciri keselamatan yang tinggi. Contoh macam pakai Corning Gorilla Glass, Sapphire Glass. Betul. Okay, tapi adakah itu dia dapat memberikan keselamatan kepada phone kau untuk glass tu tak pecah Hanzo? Dia macam mana macam mana cakap dia ibarat macam kita beli kereta. Okay, kita beli kereta, kita tahu cermin kereta tu keras. Memang dah keras dah kan, dah cukup gelap, tapi kenapa kita nak pasang tinted juga? Screen protector kan, screen apa orang panggil apa? Tinted glass lah. Tinted glass kan. Kenapa kita nak pasang juga? Yalah, orang kata sebab panas, tapi pada aku ada sesuatu kereta tu agak gelap buat sebenarnya kan, tapi kenapa nak letak juga lapisan tu lagi kan. Jadi dia macam tu lah, dia macam aku rasa sebab kita ni beli tu macam extra insurance lah orang kata. Investment lah, kita invest supaya kita macam kita kena batu, okey selamat, tak ada apa kan. Tak adalah macam asyik risau je kan, kucing cakar ke apa kan. Contohlah kan. Okay, betul, sama juga macam tu dia punya function dia dekat device punya tempered glass. Contoh, aku ambil satu contoh ni lah, handphone lah kan. Senang kita sekarang ni cerita pasal handphone punya tempered glass lah. Okay, betul dia bagi satu extra security, keselamatan dari segi kau punya phone, untuk mengelakkan phone tu retak ataupun pecah, ataupun pada aku selain daripada tu untuk mengelakkan macam phone tercalar ataupun ada kesan cap jari dekat situ. Betul. Ini aku rasa antara kegunaan lain ialah untuk tempered glass. So berbalik pada kau punya explanation tadi, ialah ada jenis-jenis tempered glass. Betul. Okay. So dekat market sekarang ni pun memang ada macam-macam jenis tempered glass. Okay, cuba kau cerita. Aku tahu 2-3 je. Aku rasa kau tahu at least 5-6 lah kau rasa ni. Apa yang kau tahu? Yang tadi yang macam aku sebut lah, yang clear, yang matte, yang gelap tu kan, matte tu kan. Lepas tu yang dia tak apa-apa gelap lah sebenarnya matte tu. Pada aku gelap lah untuk orang pakai spek je aku. Lepas tu ada yang Blu-ray pula, anti blue kan. Blu-ray tu CD lah. Maaf. Okey, yang tu je aku tahu. Ke ada lagi aku tak tahu? Ada lagi. Kalau ikutkan macam sekarang ni ada 5 ke 6 jenis macam tu lah. Okay, contoh macam tadi, yang first paling general ialah clear glass. Kedua ialah matte glass. Yang ketiga ialah privacy. And then anti Blu-ray. Alright. And then anti fingerprint ada, anti privacy matte ada sapphire glass ada, banyak macam. Ni aku kira pun ada 7-8 dah ni. Banyak lah tu. Banyak. Aku tak tahu pula ada banyak tu. Dulu asalnya ada 2 je. Clear dengan privacy. Gelap dengan tak gelap je lah. Gelap dengan tak gelap je lah. So jadi sekarang ni, since dah bagi macam-macam bila handphone pun dah bermacam-macam jenis, bermacam-macam function, dan ada setengah orang pakai phone untuk kerja, ada setengah orang pakai phone untuk biasa, dan ada setengah dah macam sekarang ni dunia dah makin maju, makin ke depan, ada yang dah guna phone untuk e-sport macam-macam kan. So jadi kegunaan tempered glass tu dia dah dikembangkan lagi berjenis-jenis mengikut kepada kesesuaian. Contoh macam kita ambil salah satu contoh, clear glass. Clear glass ni is general, semua orang boleh pakai. Dia clear glass, kau boleh pakai nak scroll sebab dia jelas. Dia macam cermin kita lah, dia jelas, kau boleh nampak semua, dan dia ada dia licin lah. Betul. Untuk privacy ialah jenis untuk orang yang private. Contoh macam aku, orang yang private. Tak adalah. Sebenarnya kadang hal-hal tak boleh kongsi dengan masyarakat. Contohnya kau kerja dengan organisasi
dan kau ada bawa data-data sulit lah orang kata kan. Jadi bahayalah kalau orang luar nampak. Betul. So basically selalunya yang privacy ni ialah macam orang macam kau cakap tadi, orang sektor kerajaan ke, orang-orang corporate ke, ahli politik ke, ataupun orang-orang yang banyak menyimpan data-data yang penting dekat dalam phone dia, which is nak untuk avoidkan bila dia buka tu orang sebelah nampak. Sebab untuk privacy punya glass ni, dia lebih memang hanya orang yang menghadap handphone tu depan-depan saja. Contoh macam kalau aku ambil aku punya phone, dia menghadap tu ke depan, macam tu saja kau boleh nampak. Okay. Kau dah toleh sikit je, like 45 degree macam tu, dah tak nampak dah. Okay. Itu function untuk privacy glass. Lepas tu aku ada nampak kan, tempat glass ni dia ada jenis-jenis, orang kata apa, lagi tinggi satu nilai tu, dia lagi tahan calar, orang kata lah. Okay. Itu kita panggil dia sebagai dia punya level hardness. Okay, level alright. hardness dia itu ialah salah satu proses yang bila contoh kita panggil factory buat proseskan kaca tu, kaca tu menjadi satu biji tempered glass tu dan jadikan dia seberapa tebal lah ataupun seberapa keras dia punya kualiti kaca tu. Okay. So that's why kalau kau tengok dekat market pun sekarang ni, ada yang tempered glass murah, ada yang tempered glass mahal. Okay. So contoh macam level hardness, kebanyakannya ada banyak branding yang claim dia punya glass tu ialah 9H. 9H. 9H tu ialah level untuk hardness. Lagi tinggi level H tu, macam contoh 6, 7, 8, 9 macam tu, lagi keras kau punya lagi tinggi kualiti kau punya tempered glass. Okay. Untuk tahan calar, dan juga untuk tahan pecah. Okay. Aku manakan tadi kau cerita pasal hardness kan. Aku ada kebetulan jumpa satu video daripada YouTuber terkenal lah dari UK, iaitu Mr. Who's the Boss. Alright. Okay, dia ada buat satu video ni, dia kata don't buy a screen protector before watching this. Okay, dia ada buat dua contoh. Satu tempered glass dia beli murah gila, macam $1. Satu lagi dia beli tempered glass yang harga $40. Okay, macam ibarat RM1 dengan RM40 lah Alright. Jadi dia tunjuk kat sini contoh lah kan, yang mahal dan murah apa beza. Yang mahal ni aku tengok dia punya presentation selalunya lebih lah kan. Okay, siap ada casing tu, kau just letak je siap-siap apa semua kan. Ya, betul. Tapi pada pendapat engkau lah kan, sebenarnya memang ada perbezaan ke ataupun tidak yang mahal dan yang murah ni? Okay, bagi aku ada perbezaan dia. Okay. Yang pertama paling obvious ialah harga. Okay. Tapi bila beza lah tu RM1 dengan RM40 kan. Kau boleh beli 40. Betul. Tapi dari segi dia punya kualiti berbeza. Alright. So definitely kalau ini kita cerita pasal teknikal sikit lah. Okay. Untuk contohnya kita ambil tadi, kalau dekat US $1 lah. Rasa kalau dekat Malaysia sekurang-kurangnya sekarang ni yang paling murah RM5 lah kot. RM5, RM10 yang lah. dijual kat Pasar Malang yang dijual kat Pasar Malang, dan kita kedai gadget-gadget yang murah ke macam tu kan. Okay, so dia punya ini is satu general thinking lah. Okay. Untuk satu device, satu tempered glass accessories yang murah, kau rasa dia akan pakai untuk mesin ke ataupun proses yang mahal tak? Sebab mungkin dari segi nak buat bentuk tu, mesin-mesin ni boleh je buat. Tapi aku rasa mungkin yang pada pendapat aku bahan dia tu mungkin berbeza lah. Sebab betul. Sedangkan handphone pun ada yang Corning Gorilla Glass Victus, ada yang masih lagi pakai Corning Gorilla Glass 5 yang dah lama, yang dah outdated tu. Betul. Bukanlah dia tak tahan, tapi perbezaan dia ketara lah orang kata kan. So aku rasa mungkin itulah perbezaan dia agaknya lah kan. Betul. Sebab dia ini dari segi cerita proses dia punya pembinaan dia lah untuk menjadikan dia sebuah tempered glass. Definitely bila dia punya proses dia tu pun memang ambil satu costly yang tinggi. Dan satu cost yang murah, satu cost yang tinggi lah. Dan bila dia buat proses dia tu menggunakan kos yang tinggi, dia punya cara tu dia bajaan. Sebab tempered glass ni kalau aku direct translate kan dia dipanggil sebagai kaca bajaan. Kaca bajaan. Bahasa betul loh. Bahasa. Dia orang bahasa. So tapi
yang kalau kita faham dari segi maksud bajaan tu, maksudnya dia ialah kaca ni bila kau dah dalam proses satu yang proses dibakar dalam satu suhu yang tinggi, kan dia akan jadi cair. Alright. Dia akan jadi cair, dia melted. So dia diorang punya proses tu dia melted kan tu, dan dia punya proses tu melalui satu proses yang agak tinggi, yang agak rumit. So lagi rumit proses tu, lagi tinggi ketahanan sebuah kaca tu. Okey. So jadi lebih tinggi pada pendapat aku, untuk dari segi kualiti, lebih mahal sesebuah tempered glass tu lebih tinggi kualiti dia. Itu teorinya lah Itu cara teorinya lah. In teorinya lah. Tapi in practically actually aku dah test. Okey. Aku dah test dua-dua tu. Okey. Untuk satu yang aku beli murah punya, satu lagi aku beli yang agak kualitinya, yang ada nama, which is macam produk yang one of produk yang kita ada bawa jugalah. Iaitu Amazing Thing. Oh ya, okey. Aku rasa aku ada tengok video tu. Abang Ihsan kita ni sendiri kan berlakon sebenarnya. Dia tunjuk tempat gelas yang murah dengan mahal ni. Tapi betul. yang Mr. Boss dia cerita, yang ini dia tunjuk. Itu aku tak ada cerita je, aku tunjuk terus. Kita tak ada nak simbang kosong. Kita sambil kita simbang sambil kita tunjuk bukti. So aku dah test kedua-duanya. Satu aku beli yang murah, satu aku beli aku pakai yang ada kualiti punya. Alright. Yang tak adalah nak kata mahal sangat. Tak adalah sampai beratus-ratus, which is bawah 100 je pun harga dia. Dalam 79 89 macam tu. Harga pun agak reasonable actually. So bila aku test kedua-dua, aku just ambil hammer saja. Hammer yang kecil je pun. Just ambil hammer yang kecil, aku test ketuk dua-dua. Tak ada pakai pressure ketuk yang kuat pun. Just macam lepas tangan jatuh je. Yelah, dia macam aku cakap tadi lah. Typically mungkin orang letak phone atas kereta, lepas tu jatuh. Mana-mana ketinggian manusia dalam 1.7 1.8 meter lah. Tapi kalau jatuh itu pun tinggi lah. Tapi kalau jatuh daripada tingkat 10, itu mengucap je lah. Alam lah. Mengucap je lah. Kalau selamat tak selamat, pada muka je lah. So lagi bila aku dah test kedua-dua tadi tu, so memang aku rasa kau pun dah nampak video tu kan, nampak beza dia. So yang murah aku ketuk sikit je, dia dah pecah, dia dah crack. Betul. Yang Amazing Thing ni kita ketuk, dia masih lagi maintain. So yang mana korang boleh pilih lah, yang mana yang korang nak untuk phone korang. Kalau jenis korang tak kisah banyak duit, boleh rasa macam nak selalu tukar lah tempered glass, nak tukar pakai seminggu tukar, mungkin korang boleh ambil yang murah. Tapi kalau jenis korang yang jenis yang sayang phone, nak pakai untuk lama, rasa pun tempered glass pun pakai sekali, tak nak tukar-tukar lah kot kan. Kalau dah pecah nanti, lama-lama nanti kalau dah pecah kan, baru tukar lah. So itu korang boleh consider untuk ambil satu yang dah ada, yang premium punya tempered glass lah. Okay, so korang pun dengar penjelasan sedikit tentang tempered glass ni. Dan aku pun dapatlah belajar sedikit. Selama ni ingat janji ada je lah kan. Tapi rupanya memang benda ni ada perbezaan dia. Ada perbezaan dia. Memang ketara lah perbezaan dia. Lepas saya tengok video-video ni kan, dia celik sedikit lah tentang tempered glass ni. Macam kawan aku sendiri pun, ada seorang kawan aku tu, tak tahu lah kau kenal ke tidak. Dia jenis dia pun dia kerap tukar tempered glass dia, sebab dia selalu pakai, dia cari tempered glass yang budget punya lah, yang murah, RM5, RM10 punya. Tapi jadinya dia selalu tukar. Aku pernah rekod lah dalam seminggu tu dekat 3 kali dia tukar tempered glass dia. Padahal kalau kumpul tu boleh beli sebiji, yang alien tengah-tengah lah yang premium ni dia beli satu je. Kau dah boleh pakai, settle dah. Berapa lama, sesilai bulan kau tukar phone baru, nanti pun benda tu elok lagi kan. Kalau yang mahal ni pun tak silap aku, setengah kedai tu siap tolong pasang lagi. Betul. Jadi kalau ada masalah usually, terus kat situ lah kan. Kebiasaannya kalau kau pergi dekat mana-mana kedai phone, kedai gadget, bila beli tempered glass, dia orang akan tolong pasangkan. Tapi ada setengah customer macam contoh macam aku sendirilah, kadang aku tak suka orang pegang aku punya barang, kita punya phone ke apa, dia rasa macam insecure dekat situ. So macam ada setengah, kebanyakannya premium tempered glass ni dia dah ada sediakan sekali dengan dia punya installation kit. Betul. Macam Amazing Thing yang aku test itu hari pun, bila aku buka kotak dia, aku tengok dalam dia pun dah ada installation kit. So installation kit ni pun memang sangat senang. Aku dah test pakai, senang sangat. Untuk ni kau just pasangkan je dekat kau punya phone, letak,
And then kau bersihkan phone dulu lah kan. Bersihkan dulu phone, lepas tu kau pasang installer tu. Lepas tu kau letak kau punya glass, kau cabut dia punya stiker untuk lekat dia tu. And then kau adjust sikit lah. Adjust sikit tu ialah adjust dia punya bubble je. Adjust bubble bagi dengan Fifi, settle. Tak sampai 5 minit pun. Tak sampai 5 minit. Okay. Mungkin untuk orang yang first timer tu makan masa sikit lah. Kau dah lama dah expert, 1 minit pun dah settle lah. Okay guys, so kalau korang nak cari tempered glass yang berkualiti, carilah saya. Carilah Barisan kita ataupun boleh pergi ke website kami sendiri. Ada berapa. Kalau tak pasti, boleh juga tanya soalan di situ. Kita ada sediakan chat kat situ betul? Betul. Okey, ada chat boleh tanya dengan pakar kita. Boleh ke pakai ni, tak boleh ke tak pakai ni. Tak apa, tanya je. Apa tak sesuai. Lebih baik tanya daripada tersalah beli. Nanti tersalah beli dah susah kan. Jadi lebih baik tanya. So tak ada masalah, kami sedia membantu. Okey guys, kita berehat sebentar. Okey, kita kembali sebentar lagi. Okey, kembali kita kepada podcast GSC. Right. So tadi kita dah rehat-rehat, kita dah minum-minum. So sebab tadi pun banyak sangat kita bercakap. So tekak pun dah kering. Jadi dua-dua pun kita dah rehat, kita dah minum. So sekarang kita boleh sambung untuk discussion kita yang berikutnya lah. Okay. Alright. So apa ni? Apa topik kedua kita ni? Okay. Aku rasa topik yang kedua ni pun sama juga penting dia macam topik yang pertama kita tadi. Selain daripada tempered glass, rasanya phone kita pun perlukan ada lagi satu aksesoris, iaitu casing. Casing, okay. So jadi tajuk dia, persoalan dia dekat hari ni, untuk casing phone ni, sejauh mana ianya melindungi phone anda? Okay, alright. Itu kita punya tajuk yang kita nak discusskan pada hari ni lah. Alright. Sebab yalah, kita tengok dekat luar sekarang ni casing macam-macam jenis ada. Betul. Ya, dari segi harga, mahal, murah, premium kat pasar malam pun boleh dapat, kedai gadget, kedai premium store, semua boleh dapat jumpa casing. Macam-macam design, macam-macam bentuk pun ada. Tapi persoalan dia, sejauh mana setiap casing ni, sama ada yang murah ataupun yang mahal, yang premium ke, dia dapat melindungi phone anda. Okay, pada aku lah kan, casing phone ni mahal atau murah memang dia sentiasa melindungi. Okay. Cuma perbezaan dia sejauh mana lah kan, sejauh mana dia melindungi. Yang murah ni biasanya macam aku cakap tadi lah, kat pasar malam ataupun mungkin yang kadang-kadang dapat free dalam kotak tu selalunya. Tapi yang aku rasa dalam iPhone ataupun Samsung yang flagship dah tak ada dapat casing free ni. Selalunya mungkin manufacturer lain masih lagi ada bagi casing cuma lah. Betul. Sebab aku tengok pun kadang-kadang macam especially on Android phone lah kan. Android phone bila kita beli, kadang-kadang manufacturer sendiri dia dah ada bagi dia punya own casing. So sama ada terpulang pada individu tu, kau nak pakai casing yang diberi ataupun kau pakai cari yang baru dekat luar lah. Tapi okey lah kan, sebab kadang-kadang kita baru beli phone and then kadang casing yang kita nak tu tak ada, dah kena order online kat Shopee, Lazada ke apa kan. Jadi ambil masa. Jadi dalam ambil masa tu, sekurang-kurangnya walaupun yang murah ni kadang-kadang dia punya material pun memang agak boleh rasa lah kan perbezaan kualiti dia tu kan. Sekurang-kurangnya boleh lah juga protect sikit-sikit lah kan, sementara nak tunggu yang mahal tu sampai ataupun kita beli kat kedai ke apa lah kan. Okay. Tapi macam kau sendiri tadi, kau pakai casing yang mana? Casing murah atau casing mahal? Aku dua-dua aku ada pernah pakai. Okay. Yang mahal ada, yang murah ada. Macam-macam tempat aku ada beli yang online ada, kat kedai pun ada kan. Okay, tapi macam aku lebih prefer casing yang simple, yang colour dia gelap kan, sebab aku memang tak suka benda-benda yang comot ni lah kan. So hitam ni senang sikit nak jaga kan. Tapi aku ni ada kelemahan juga. Yang hitam ni selalunya dia akan mudah macam ni casing yang aku pakai ni kan, dia mudah ada cap jari lah. Okay. Itu antara kelemahan-kelemahan. Tapi pada aku macam alah, cap jari tak apalah, dia gosok-gosok kat baju ke apa, hilang lah kan. Okay. Macam aku pula, aku lebih sukakan jenis yang simple, especially on clear case lah. Sebab apa? Sebab bila clear casing ni, satu dia nipis, satu lagi dia dapat menonjolkan ialah kau punya phone. Ialah kau beli phone canggih-canggih apa tu semua, tapi kau pakai casing tutup tak cover, nampak phone apa semua kan. So macam ni, ini antara salah satu casing yang aku beli secara online. Okay, tapi macam ni tengoklah dah berapa lama aku pakai, dia
dah tak jadi clear. dia dah Dia start comot-comot lah tu. Dia dah start comot, berkeladak macam tu lah. Tapi kalau nak kata function dia dari segi dia cover phone aku belakang secara asas, it meets the purpose lah. Okay. It meets the purpose. Cuma dari segi quality, kalau nak rasa pegang dia tu macam macam aku rasa macam pegang getah biasa lah kot. Betul. Tapi aku ada soalan kan. Okay. Kalau aku tahu kalau yang mahal macam yang aku pegang sekarang ni, dia most probably akan buat daripada high quality silicon lah. Kan, high quality silicon. Tapi ada juga yang tak guna silikon, macam leather lah kan, ataupun ada brand, ada material lain. Ada beza ke, ataupun sebenarnya silikon ni memang the best lah orang kata buat phone case? Okay, kalau kau bercakap berkaitan dengan tu, basically basic casing memang dia semua pakai silikon base. Oh, yang mahal ke yang murah pun memang pakai silikon lah? Ada silikon base. Okay. So macam contoh, aku tak boleh nak sebut brand lah sebab okay. Tak apa. Ni. So sensor. Okay. So certain brand basically dia punya own release punya accessories. Okay, dia ada keluarkan dia punya silicone case juga. So even like third party ke yang murah ataupun yang mahal pun ada juga jenis-jenis yang silicone case dekat situ. So dari segi quality tu, sebab silikon ni aku rasa majority mungkin setuju cakap dia ada like macam material sikit daripada macam getah kan. Okay. Sebab dia kalau kau tengok macam ni kau boleh squish dia kan. Boleh boleh pisik-pisik dia. So basically untuk pisik-pisik macam ni dia satu je main dia ialah daripada getah silikon. Okay. So dari segi quality aku kata yes, ada perbezaan quality. Dekat situ. Sebab silikon ni bila kau nak create something ni, dia tak semua yang kau create tu dia akan jadi yang sama. Betul. Bergantung juga kepada manufacturer, macam mana dia proses untuk buatkan satu silikon tu menjadi kepada sebuah casing lah. Tapi kalau kita tengok dekat luar juga, macam sekarang ni dah banyak-banyak dah. Okay. Bukan semuanya silicon base. Ada yang TPU, ada yang PC polikarbonat. Maksud dia ada rubber. Ada rubber. Ada leather pun ada. Kalau ada leather juga. Yang memang jenis nak pelik-pelik kan. Ada macam-macam material lah. Betul. Sebab macam ada setengah orang dia nak rasakan macam especially on corporate side. Kau nak rasa pakai menampak macam phone kau tu, phone dah mahal. Phone dah ada harga. Kau nak rasakan bila kau pakai casing tu, takkan nak pakai casing yang dropkan the value kan. So maybe yang aku rasa yang ada yang geng-geng pakai leather ni ialah dia nak untuk rasakan dia punya phone tu dengan casing tu sama level. Pada aku lah kan, casing yang mahal macam yang aku pegang sekarang ni, case lebih unik dia pada aku kan, dia buatkan yang mahal dan murah ni satu ialah bila kita pegang lah. Perasaan kita pegang ni kan. Sedangkan steering kereta pun kita letak balut, kita nak letak yang berbulu-bulu lah. Kita nak bila kita pegang satu benda tu dia rasa seronok pegang dia seronok kan. Bila seronok tu mood kita pun lagi best lah kan. Ya betul. Kedua macam tak tahu lah view sheet tu video kita, dia ada protection getah-getah ni aku suka ni lah. So aku tahu aku ni pakai lasak juga kan, jatuh motor kan, anak campak kan. Tapi alhamdulillah casing ni dalam in one piece lah okay. Calar-calar tu tak apalah, tapi aku tahu device aku selamat. Lepas tu dia ada protection dekat lens lens kamera ni kan. So dalam ni pun aku boleh ada rasa getah. Dan bila aku pegang aku merasa satu keyakinan bahawa kalau aku setakat terlepas pada ketinggian aku, phone dalam keadaan yang okey, selamat kan. Kecuali aku berada di tingkat 10 lah, itu cerita lain lah Itu cerita lain. Memang kemungkinan besar tak selamat lah kecuali aku pakai yang military grade ke apa tu mungkin lah mungkin lah. Itu pun tengok juga yang aku dapat tahu military grade ni pun dia ada like sehingga ke berapa tinggi meter, berapa tinggi yang dia still boleh support cover kan dekat situ. Ini dah sampai berapa ratus meter kat udara, takkanlah elok lagi kan. Mustahil itu tu agak mustahil lah. That one macam mungkin boleh, mungkin tapi mungkin bukan sekarang. I think the technology belum sampai lagi.
Belum lagi kan? Belum lagi. Tapi mana tahu mungkin masa akan datang 5 tahun 10 tahun tu, even phone tu kau bawa ke angkasa lepas, jatuh turun ke bumi tak pecah. That one kita tak tahu lah. Tapi ada pengalaman kau lah selama handle aksesori ni kan. Ya. Kenapa sesetengah customer dia memilih casing yang orang kata agak premium berbanding yang biasa-biasa? Yelah, kemungkinan besar sebab diorang pakai iPhone, jadi kena nak pakai casing mahal. Tapi tak juga. Ada juga yang pakai Samsung tapi dia nak juga casing yang mahal. Jadi apa pendapat kau? Kenapa orang memilih casing mahal ni juga? Okay, jawapan aku very clear dekat sini ialah clear casing clear very clear. Alright. Okay, dia punya ni ialah basically orang nakkan satu quality. Alright. Okay, kau dah bayar like certain harga. Tapi apa yang kau dapat tu ialah, is it the same value dengan apa yang kau bayar? Ataupun is it like dia dapat memberi satu secure kepada kau punya device dengan apa yang kau bayar. Kita beli satu casing. So apa expectation kita daripada casing tu? Ialah untuk protect kita punya device, phone kita daripada jatuh pecah, calar, apa tu semua. So dengan apa yang kita beli tu, dengan tak kisah sama ada kau beli murah ke, kau beli yang mahal ke, yang premium ke, is it meet the purpose atau tidak? Betul. Okay. So sebab ada setengah orang dia tak kisah phone dia bercalar ke apa, sebab dia rasa aku nak pakai ni sebab aku nak test like the pure quality of the device. So macam ada juga aku pernah jumpa certain orang memang dia langsung tak pakai casing. Dia suka biar dia suka biar je tu. Sebab apa? Aku tanya sebab apa tak pakai casing? Sebab dia kata I want to test the quality of the device. Kalau device tu dibuat tak ada based on apa yang diorang cakap, benda ni macam susah nak pecah, device ni dia punya body dia daripada contoh titanium lah ke apa semua kan. Tapi bila kau jatuh sikit dah pecah, is it meet the purpose tak dengan apa yang diorang claim kat situ? Okay, menarik kat situ. Mungkin yang itu kita boleh bincangkan lagi dalam episod yang lain. Tapi macam sekarang ni untuk casing, pada aku tak kisah sama ada kau pakai yang mahal ataupun yang murah, tapi that one depends on apa tujuan kau. Betul. Contoh kau nak pakai casing just nak untuk fashionable. Kadang-kadang tengok lah, kadang-kadang jenis orang suka tukar-tukar casing. Betul. Apa macam tu kan. So bila macam contoh ada partner-partner kita dekat sini kan, ada yang suka ikut colour, ada yang suka ikut colour, ada yang suka sebab ikut design tu anime ke kan. Ada yang pakai untuk fashion, ikut kepada tema pakaian di hari tu. Betul. So untuk jenis-jenis yang macam ni, pada aku sendirilah, opinion aku, tak salah untuk kau cari satu casing yang murah. Casing yang kita panggil casing marhain lah. Pada casing biasa. Sebab apa? Kau akan selalu bertukar. Okay. Tapi kalau kau memang jenis jaga kualiti, aku tak malas lah nak casing banyak-banyak, malah nak fikirlah banyak-banyak casing ni kan, nak cari nak simpan dekat mana lah apa semua kan. Yang penting phone aku terjaga, secure, dan jenis orang-orang yang kadang ganas ke, ataupun selalu kerja luar ke, ataupun kadang phone selalu terlepas daripada tangan kan. That one aku lebih prefer, pendapat aku lah, lebih prefer pakai something yang more premium. Di mana yang premium ni kita dah tested, memang dia ada, first, quality is much more better. Second, security pun is quite good. Okay, which is dia ada like side bumper. Sebab setiap bucu dekat phone tu dia dah ada design like satu bumper, extra air bumper design untuk securekan phone. Sebab kalau kita tengok majoriti punca keretakan satu phone tu, keretakan phone bukan keretakan rumah tangga. Saya memahami. Rumah tangga tu topik lain. Itu topik lain. Keretakan satu phone tu majoriti lah, like maybe 90%. Bila dia jatuh, dia terhentak bermula daripada bucu. Kat situ dah started untuk crack itu phone. Betul. Kedua yang aku perasan, kalau yang phone yang sedikit premium ni kan, dia macam baju yang kita pakai yang muat, ngam-ngam. Dia bukan macam baju pinjam ke apa kan. Jadi aku rasa macam
tu pun satu benda yang penting bagi aku lah. Aku tak suka letak casing kat phone aku, and then dia macam ada longgar-longgar. Kan dia macam benda ni kan. Nanti kan abuk masuk, pasir masuk lah apa benda kan. Itu yang terjadi juga dekat aku. Apa yang terjadi macam aku dengan especially casing yang aku pakai sekarang ni lah. Okay, kalau tengok bila dia dah lama, dia punya material dia tu dia dah jadi like lagi soft, lagi lembik. So kau boleh perasan like especially dekat dia punya certain bahagian dia tu yang tak tebal tu dia dah jadi macam longgar. Ibaratnya kau pakai seluar getah, kau selalu stretch, getah tu dah jadi longgar. So itu yang antara kekurangan certain casing ni lah. Okay. Aku ada baca artikel dekat ni satu portal nama dia Review Geek. Tajuk dia ialah Stop Putting Expensive Gadgets in Cheap Cases. Menarik. Artikel ni tahun ni pada bulan Februari. Okay, so dia kata memang cheap cases are borderline useless. Okay, ayat dia memang sedikit kasar lah kan. Dia kasar kan. And then dia pun kata it looks and feels cheap too. Okay. Aku bersetuju pasal look and feel tu lah. Tapi nak kata dia borderline useless tu macam jahat sangat tu bunyinya. Kan. Tapi pada aku setuju apa artikel ni berkata lah kan. Sebab kau dah invest banyak. Kau beli phone 4,000, 5,000, 7,000 kan. And then kau tak nak invest sedikit protection kan, dalam 100, 200 untuk membeli casing yang berkualiti supaya kau menjaga investment kau tu. Betul. Ni unless lah kau dapat benda tu murah. Even murah pun aku still pakai phone yang agak okey. Ada orang kata apa? Ada ni drop protection lah kan. Benda-benda tu semua pada aku penting. Dia tak perlu benda yang macam terlalu rugged ke apa. Tapi pada aku asalkan dia dapat protect kan, kualiti dia sedap, pegang pun sedap, cantik di mata kan. Okey dah tu. Even casing tu, walaupun casing tu ialah casing kosong je. Betul. Asalkan dia dapat protect kau punya phone, then itu dah ada best winner lah bagi aku. Betul. Okay, so aku rasa menarik ni topik hari ni sebab ada setengah orang dia tak tahu. Aku beli case RM10 pun tak apalah, tak ada masalah lah. Jangan case. Tapi sebenarnya once kau dah try premium case ni, perasaan dia memang berbeza. Sangat berbeza. Okay, and then kau pun rasa macam bersyukur kau beli sesuatu untuk melindungi device kau tu lah kan. Dia bukan setakat phone, dia boleh jadi untuk tablet, untuk kau punya AirPods dan macam-macam lagi lah kan, apa saja device. Dan aku suka ayat last kali daripada review gini lah, spend a little extra and you may save a lot. Kan, nice quotation, nice quote tu. Nice quote tu kan. Alright, so guys, okay, thank you Ihsan hari ni. Panjang kita borak hari ni pada dua topik yang ini. Okay, so jap. Jadi dia punya final question dia untuk casing ni, sejauh mana ianya melindungi phone anda? Adakah ia dapat melindungi atau tidak? Pada aku sangat dapat lah. Ini pada pendapat peribadi aku memang sangat melindungi. Dan memang aku akan tetap gunakan quote daripada review geek tadi lah, memang spend a little extra, you can save a lot. A lot of headache and macam-macam lagi. Kau pun tak paling kepala ni semua. Jadi pada aku betul. Aku pun sependapat yang sama dengan kau. So sebab casing ni memang dari segi protection, dia tujuan dia direka sebagai sebuah casing tu memang meets the purpose lah, untuk melindungi kau punya phone. Sekuat mana dia punya protection tu, itu bergantung kepada design dan model. Dan lebih premium, definitely lebih protect your phone. So why don't spend a little bit more untuk dapatkan that protection yang actually peace of mind lah. Dan sebab benda-benda kita tak pasti apa-apa terjadi bila-bila masa je. Alright. Bila masa. Kadang-kadang kau buka kereta je pun, kau nak keluar kereta, phone dah terjatuh, boleh crack. Just benda simple je, kadang dah boleh buat phone crack. Tapi dengan gunakan bila kau dah ada satu protection, casing protect yang boleh protect kau like untuk benda-benda yang macam tu, why don't you spend a little bit more? Benar. Tak rugi pun, sikit je pun. Tak beza banyak. Beli pun sekali je pun. Yes. Mana-mana yang macam contoh sekarang ni, viewer kita ke apa yang masih lagi menggunakan casing-casing yang biasa, aku nak suggest try pakai satu casing yang premium untuk korang punya phone, korang punya device. Rasakan sendiri dia punya perbezaan. Dari segi kualiti dia punya touch and feel dia, memang korang boleh rasa different lah.
Betul. Ini suggestion aku. Okay, Tak salah mencuba asalkan kau boleh dapat satu kepuasan di kemudian hari. Yeah. Dan kelegaan di satu hari nanti. Okay, awesome. Okay guys, aku rasa itu hari ni. Okay, so semoga kita bertemu lagi. Alright. Yep. Okay, thank you. Stay tuned. Thank you for watching. Alright, Have a nice day guys. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.